أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان
baginda menegakkan kebenaran Islam, janganlah ia bertolak ansur dengan orang-orang yang kafir. Tetapi hendaklah ia menentang mereka dengan bersungguh-sungguh berdasarkan hujah-hujah dan keterangan Al-Quran. Kemudian Allah SWT menerangkan bahawa hamba-hambanya yang diredainya, yang merupakan orang-orang Islam sejati, ialah mereka yang berakhlak mulia, yang tekun mengerjakan ibadat kepada Allah pada malam hari, yang berdoa semoga Allah Ta'ala menjauhkan mereka dari azab neraka, yang membelanjakan harta mereka pada jalan kebajikan, serta tidak pula berlaku boros atau bakhil kedekut, yang tidak melakukan syirik dan tidak melakukan jenayah membunuh orang, dan tidak pula melakukan zina, dan yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan bila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Dan yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, tidaklah mereka duduk mendengarnya secara orang-orang pekak dan buta. Bahkan mereka akan mendengar dan melihatnya dengan bersungguh-sungguh, dengan pendengaran dan penglihatan yang terang dan jelas nyata. Dan yang berdoa semoga mereka beroleh dari isteri-isteri dan zuriat-zuriat keturunan mereka perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan berharap semoga mereka dijadikan imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Mereka itu semuanya akan ditempatkan di dalam syurga yang tidak terperi nikmat kesenangannya. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan, buruklah balasannya, kecuali mereka yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya Muhammad untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Tuhan yang menguasai pemerintah langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak dapat mencipta sesuatu pun. Bahkan benda-benda itu diciptakan oleh penyembah-penyembahnya dari bahan-bahan di bumi, dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau sesuatu faedah untuk dirinya sendiri, dan tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan ataupun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. Kita berada dalam penafsiran surah yang terbaru pada malam ini yang dinamakan sebagai surah Al-Furqan. Yang berada pada juzuk yang ke-19, bermula daripada ayat pertama sehingga ayat yang ketiga. Sepakat para ulama bahawa surah ini dinamakan sebagai surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum hijrah di kota Mekah, mengandungi 77 ayat. Dinamakan dengan nama surah Al-Furqan kerana ia dimulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Furqan, iaitu Al-Quran yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia merupakan satu nikmat yang teragung. Dengan Al-Quran tadi Allah membezakan antara yang hak dan batil dan menjadikan Al-Quran sebagai peringatan kepada sekalian alam, jinnya, manusianya.
daripada azab dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sebelum ini kita membaca surah An-Nur, itu surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18, apakah munasabah yang hubungan antara kedua surah ini? Kalau sekiranya dalam surah An-Nur ditutup ayat surah An-Nur dengan menjelaskan Allah yang memiliki seluruh yang berada di langit dan di bumi, maka pada surah Al-Furqan dimulakan dengan membesarkan Allah yang memiliki langit dan bumi, yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu di dalam kekuasaannya. Kalau sekiranya dalam surah An-Nur sebelum ini kita membaca ayat tentang kewajiban mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam surah ini menjelaskan tentang dustur ataupun dasar ketaatan itu, iaitu daripada Al-Quran yang menunjukkan jalan yang benar. Baik, taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dustur perlembagaan yang menjadi sandaran baginda sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran. Artinya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ialah daripada wahyu yang Allah turunkan. Wa imma wahyu itu ialah wahyu Al-Quran, ataupun wahyu itu secara maknanya daripada Allah. Sebagaimana disebut dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap dengan kehendaknya, tapi wahyu yang diwahyukan. Maka dustur atau perlembagaan mentaati Rasulullah itu dia tertakluk ataupun terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Kalau sekiranya dalam surah An-Nur membicarakan tentang ketuhanan dan menjelaskan 3 tanda utama tentang tauhid Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa penciptaan langit dan bumi dan juga penurunan hujan serta penciptaan haiwan. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur sebelum ini tentang dalil-dalil keesaan Allah, iaitu Allah yang menciptakan alam ini, langit dan bumi, dan Allah yang menurunkan hujan, sama ada hujan biasa atau hujan batu, yang kita sebut gunung batu, yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengenai satu kaum dan diselamatkan kaum yang lain. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan hal ehwal binatang yang berjalan kaki 2, kaki 4 dan mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yang berjalan dengan perut. Semua itu antara tanda-tanda keesaan, kekuasaan dan ketuhanan. Maka dalam surah Al-Furqan ini menyebut sejumlah nikmat-nikmat yang lain ciptaan Allah yang menandakan keesaan Allah, seperti nikmat bayang atau teduhan yang disebut dalam bahasa Arab zillun, teduhan, khususnya di waktu panas kita berteduh. Dan juga nikmat malam dan siang, nikmat angin dan air, binatang-binatang ternakan dan manusia atau disebut anasi, dan juga nikmat antara sungai dan lautan yang Allah jadikan hadangan antara keduanya. Antara laut dan sungai saling tidak bercampur antara satu sama lain kerana Allah menjadikan padanya marajal bahrain, satu hadangan. Dan juga Allah Ta'ala menyebut tentang kejadian manusia, dan daripada manusia tadi terbentuk nasab dan juga terbentuk yang disebut sebagai perkahwinan, as-sihr. As-sihru maknanya berbesan, berbiras. Manusia daripada ciptaan manusia ada keturunan, dan keturunan ni berkahwin keturunan yang lain. Maka kita panggil as-sihru ataupun biras. Ini mereka saling kena-mengena melalui perkahwinan atau disebut dalam bahasa Arab musaharah, beripaduan. Maka satu nikmat Allah. Dan juga Allah Ta'ala menceritakan tentang tempoh penciptaan langit dan bumi selama 6 masa ataupun 6 hari. Dan juga menceritakan tentang bintang-bintang di langit, serta menceritakan tentang bulan-bulan dan sebagainya. Artinya semua makhluk-makhluk ini menandakan kekuasaan dan keesaan Allah. Kerana itu kita selalu sebut bahawa kita ada wahyu terbuka, ada wahyu tertutup. Wahyu terbuka dalam menerangkan kewujudan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah ialah alam ini. Ini panggil wahyu terbuka. Wahyu tertutup yang Al-Quran yang kita baca. Sebab bila kita baca, kita tadabbur, maka kita faham. Kita mengenali Allah SWT. Manakala wahyu terbuka yang sentiasa terpampang depan kita, siang dan malam, bulan dan bintang, mataharinya, sungai dan lautannya,
gunung ganangnya, segala flora dan faunanya, unggas-unggas dan burung-burungnya, semuanya tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Keesaan, kekuasaan, kebijaksanaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan melalui makhluk ini. Kalau dalam surah An-Nur diceritakan bagaimana Allah menggerakkan awan. Disebut secara umum, alam tara anna Allah yuzdi sahaba. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menggerakkan awan? Awan tadi laku proses pemeluapan daripada air menjadi wap, lalu membentuk awan, lalu awan ini mula ditiup angin untuk berkumpul. Maka Allah sebut dalam ayat ini, dalam surah An-Nur yang kita baca sebelum ini, Allah yang menggerakkan awan. Manakala dalam surah Al-Furqan ini Allah menjelaskan, wa huwallazi arsala ar-riyaha bushra. Dialah yang menjadikan angin tadi membawa khabar tentang turunnya hujan. Artinya awan tadi di mana air akan berkumpul. Angin yang menggerakkan awan dan memberitahu, membawa pengkhabaran akan hujan. Artinya bila adanya tiupan angin, menandakan adanya hujan. Adanya tiupan angin menandakan hujan akan berlaku kerana awan mula dihimpunkan. Kemudian kalau sekiranya dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala menceritakan ayat 45 yang kita bacakan sebelum ini, wallahu khalaqa kulla dabatin mimma. Allah menjadikan setiap binatang itu daripada air. Maka dalam surah Al-Furqan dijelaskan, wa huwallazi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Dan dialah Allah yang menjadikan daripada air itu manusia. Surah An-Nur menyebut umum. Allah menjadikan setiap makhluk Allah yang melata atas muka bumi daripada air. Kemudian Allah menyebut secara khusus nikmat terbesar penciptaan daripada air ini namanya manusia. Semua makhluk diciptakan daripada air, ini air mani. Diciptakan daripada air mani. Dan daripada penciptaan paling besar sekali ialah manusia. Dan daripada manusia itu Allah jadikan kepada mereka nasab dan juga sihran. Artinya bagaimana manusia membentuk kekeluargaan dia. Pertama nasab. Maka ramailah anak-anak dia. Yang kedua ialah melalui perkahwinan. Yang saya sebut dia musaharah. Yang ni kahwin, yang ni kahwin. Jadi ada ipar duai, ada mak mertua, jadi maka besar keluarganya. Maka itu satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada manusia. Allah letakkan kecenderungan manusia berkahwin. Lalu membesar keluarga manusia. Jadi keluarga itu jadi lebih luas. Satu nikmat Allah. Mungkin kita anak dua je anak kita. Tapi kerana perkahwinan kita mula ada 4. 2 anak, 2 menantu. Dan kita mula ada besan kita. Mak mertua pada anak kita. Ayah mertua. Dan kita mungkin ada yang lain. Maka dia berkembang. Itu nikmat yang Allah berikan pada manusia. Untuk melindungi manusia dengan sistem kekeluargaan. Untuk saling tolong menolong, bantu membantu. Bahkan membesarkan nilai kekeluargaan. Akhirnya kita pun ada sebab nak berjalan rumah mak mertua lah. Nak berjalan rumah adik ipar lah, abang ipar lah. Jadi cuti pun boleh berjalan, tak payah pergi kuliah. Sebab bersaudara ramai. Ni adik ipar, ni abang ipar, ni kakak ipar. Kita boleh berjalan. Tidak, tak boleh nak berjalan. Kena duduk kat kuliah je. Habis kita. Maka ini antara nikmat. Yang Allah jadikan perkembangan manusia, bagaimana dia membesar menjadi satu keluarga yang besar. Artinya kita mungkin tidak terbayang ini satu nikmat. Yang mungkin kita bimbang sebab anak kita seorang. Tiba bila kita dapat menantu, maknanya 2. Maka dapat cucu. Jadi ramai, 3, 4, 5, 6. Kita pula ada besang. Maka ramai. Jadi semua orang ada keluarga yang besar. Supaya apa? Mereka tak rasa bersendirian. Keseorangan. Atau merasa tersisih. Kerana kelemahan manusia, bila manusia rasa dia keseorangan, maka itu lemah dia. Sebab manusia Allah jadikan dia sifatnya sebagaimana kata Imam Ibn Khaldun, madani bittaba'. Suka bergaul dengan orang. Kata madani, maknanya kita memang tak boleh duduk seorang. Tabiat kita, bittaba'. Tabiat kita nak ada orang. Sembang ke, bercakap ke. Kalau boleh tengok orang pun tak boleh tak sembang. Sebab tu kita suka pergi mall, suka pergi tempat orang ramai, pasar. Walaupun tak sembang, suka tengok orang. Ada orang kita rasa selamat. Bila tak ada orang kita rasa tak selamat. Walaupun orang tu kita tak bercakap dengan dia. Kita tak kenal dia. Kita tak sembang dengan dia. Tapi bila ada orang ni kita rasa selamat. Anak-anak pun kita rasa selamat. Maka ini nikmat yang Allah jadikan bagaimana perkembangan manusia. Di dalam kedua-dua surah ini, wa imma surah An-Nur yang kita dah bacakan sebelum ini dan surah Al-Furqan yang kita akan bacakan ini, maka Allah menyebut tentang sifat yang sama tentang orang kafir dan orang munafik.
Bagaimana kesudahan mereka pada hari kiamat kelak? Seluruh amalan mereka terbatal. Kalau sekiranya dalam surah An-Nur kita baca walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Orang-orang kafir amalan mereka bagaikan fata morgana. Nampak macam air tapi tak ada. Nampak macam baik, nampak macam bagus, tapi akhirat kelak tak ada apa. Zero. Demikian dalam surah Al-Furqan Allah cerita benda yang sama. Amalan orang kafir, amalan orang munafik sia-sia. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa segala kebaikan yang mereka buat di dunia dahulu, lalu kami jadikan ia debu berterbangan, tidak dinilai di sisi kami. Mula-mula orang kafir kalau dia buat baik, Allah tunjuk. Ni dulu kamu tolong orang tu, kamu tolong orang ni, kamu bantu orang tu, kamu bantu orang ni. Ditunjuk, lepas tu Allah leburkan kebaikan. Zero. Kenapa? Sebab kamu tidak beriman. Disia-siakan amalan tersebut. Bayangkan. Disangka macam beri manfaat amalan, rupanya tak beri manfaat amalan tanpa iman. Amalan tanpa iman tak akan beri manfaat. Dan demikian juga kalau sekiranya iman tanpa amalan, maka akan hilang iman. Iman tanpa amalan juga akan rosak. Amalan tanpa iman, maka itu hancur. Kerana itu bila kita buka Al-Quran, setiap kali Allah menyebut orang beriman, Allah menyebut amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Melainkan orang beriman dan beramal soleh. Perhatikan ayat bila sebut iman dia ada amal. Bila Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, maka ada amalan dia kena buat. Semua ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada amal, ada perintah yang dia kena buat atau larangan yang dia kena tinggal. Berarti iman tanpa amal tak akan beri faedah. Iman itu perlu ada amal. Manakala amal pula tanpa iman, maka dia akan punah. Tak ada apa nilainya. Maka ini dia sudut munasabah, hubungan antara surah An-Nur yang kita baca sebelum ini dengan Al-Furqan yang kita bacakan ini. Kalau surah An-Nur juga pada ayat-ayat akhirnya menceritakan wa yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu. Pada hari di mana mereka semua akan dikembalikan pada Allah dan diberitahu apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Manakala surah Al-Furqan memuji Allah yang punya kuasa yang mutlak. Jadi hubungan dia, kalau surah An-Nur menceritakan semua manusia dikembalikan pada Allah pada hari kiamat kelak. Maka permulaan surah Al-Furqan menceritakan Allah yang berkuasa mutlak. Jadi kerana itu dikembalikan pada Allah kerana Allah berkuasa mutlak. Kerana siapa pun yang berkuasa, kesudahan segala urusan di tangan dia. Kita manager. Kita boleh buat keputusan? Boleh. Tapi yang atas pada kita yang buat keputusan betul. Atas pada manager. Ni CEO. Atas pada CEO pula yang buat keputusan betul ni. Akhirnya kita dapati yang betul-betul buat keputusan yang boleh membatalkan semua keputusan yang paling berkuasa sekali. Demikian Allah nak ceritakan bahawa seluruh makhluk dikembalikan pada Allah. Siapa Allah? Yang paling berkuasa sekali. Maknanya jangan harap orang tu boleh tolong, orang ni boleh tolong. Allah yang berkuasa mutlak. Jangan berharap berhala kamu boleh tolong, pemimpin kamu boleh tolong, orang ni boleh tolong, tak. Allah yang berkuasa mutlak. Maka hanya Allah tempat minta pertolongan, perlindungan, tempat diminta kebaikan dan segalanya. Baik, ini di antara hubung kait atau disebut munasabah antara surah An-Nur dengan surah Al-Furqan. Sebagaimana selalu kita sebut, setiap surah dia ada munasabah. Jadi kaitannya, ada hubungannya secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian kandungan surah ini, baik surah oleh kerana dia makiyah, penekanannya lebih kepada usul akidah. Asas-asas akidah yang berupa tauhid dan juga yang ketuhanan, sifat ketuhanan, wan nubuwah, sifat kerasulan, kenabian, wa ahwal kiamat dan kiamat. Semua surah makiyah, maka penekanannya kepada apa? Tentang akidah. Akidah bicara apa? Tauhid Allah. Esa Allah. Tiada sekutu, tak ada anak, tak ada isteri. Maka itu disebut tauhid. Tauhid daripada perkataan wahada, yuwahidu tauhidah. Pengesaan. Mengesakan Allah. Maknanya tak ada sekutu, tak ada pembantu, tak ada penolong. Allah mutlak. Maka ini perbicaraan tauhid. Tiada pergantungan, tiada pertolongan, tiada kuasa melainkan Allah. Maka tauhid ini benda yang paling jelas dalam akidah umat Islam.
Kerana tidak ada yang sama dengannya, tiada anak baginya, tiada isteri baginya. Yang mempengaruhi kuasanya tak ada. Allah bersifat tauhid. Dan bila sebut surah Makkiyah, dia akan bicara tentang nubuwah, kenabian. Sebab bila hal akidah, antara yang penting selepas Allah, bicara tentang Allah, ialah bicara tentang Nabi-Nabi. Kerana Nabi-Nabi yang bawa perintah Allah. Yang berlaku kekufuran kerana menolak Nabi. Menghina Nabi, mempersendakan Nabi. Sebagaimana kita baca surah An-Nur sebelum ini. Bagaimana orang munafikin mempersendakan Nabi. Itulah dia kekufuran. Mempermainkan Rasulullah. Menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanggil nama Nabi Muhammad dengan tidak beradab. Memanggil sebagaimana nama sesama mereka. Tidak memanggil dengan Rasulullah, Nabiullah dan lain-lain panggilan yang agung, yang mulia. Maka akidah berkait dengan kenabian. Dan yang ketiga berkait dengan kiamat. Ahwal kiamat. Atau disebut juga dengan perkataan mudah al-bi'athah. Kebangkitan semula. Kita akan hidup semula. Yang tidak dibahaskan oleh mana-mana manusia melainkan dalam Islam. Kebangkitan semula. Bagaimana manusia akan dibangkitkan, dihimpunkan daripada mahsyar, menunggu tempoh pengadilan, sehingga mereka diadili, dikeluarkan buku catatan, ditimbang segala amalan, dibentangkan sirat, jambatan, untuk mereka melintasinya, berkesudahan pada destinasi mereka syurga ataupun neraka. Maka ini tentang proses kiamat yang akan berlaku nanti. Dan surah ini kalau kita lihat daripada permulaan, Allah menyebut Tabarakalladzi. Kataan Tabarakalladzi, maha tinggi Allah. Tabarakalladzi bukan sekadar memberi maksud maha tinggi Allah, maha agung Allah, memberi maksud juga maha keberkatan Allah. Yani Allah yang memberikan segala kebaikan. Daripada perkataan barakah. Barakah tu apa dia? Barakah maknanya banyaknya kebaikan. Tabarakallah, Allah yang banyak memberi kebaikan. Di sebalik manusia engkar, kufur, di sebalik manusia cuai, lalai, Allah tetap memberikan kebaikan yang banyak. Pada setiap makhluknya. Maka ini tabarakah. Maha barakah, maha berkat Tuhan. Jadi maha banyak kebaikannya. Selain memberi maksud maha tinggi Tuhan. Kita selalu sebut tabarakallah. Tabarakallah, maha tinggi Allah. Ia juga memberi maksud maha berkat Allah. Ini maha baik Allah. Yang banyak beri baik. Banyak beri kebaikan pada hamba-hambanya, makhluknya. Dan menyebut tentang kebenaran Al-Quran. Kandungan surah ini. Kebenaran Al-Quran. Dan menyebut tentang kebenaran risalah Nabi. Dan menyebut tentang akan berlakunya kebangkitan, pembalasan pada hari kiamat. Secara pasti. Dan dalam surah ini juga Allah Ta'ala menempelak golongan yang punya akidah yang salah. Menjawab segala syubhat, kekeliruan para pendukung akidah yang salah. Dan Allah Ta'ala mensifatkan ataupun menceritakan tentang bagaimana kesalahan besar penyembah berhala. Batu berhala yang menisbahkan anak kepada Allah SWT. Dan pendustaan mereka terhadap hari kebangkitan dan kiamat. Dan Allah memberi amaran kepada mereka. Mereka akan dikenakan pelbagai azab dan juga pelbagai kesengsaraan dalam neraka Jahannam. Dan Allah Ta'ala juga menyebut tentang balasan syurga yang kekal abadi, yang punya nikmat yang abadi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan surah ini juga menjelaskan tentang keburukan atau tempat yang buruk di mana orang-orang kafir akan dikembalikan atau akan diletakkan. Khususnya sebahagian mereka yang hampir mendapat hidayah tapi murtad. Seperti seorang pemimpin Mekah bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Yang dah dapat hidayah dah. Di Islam dah. Maka dia kembali murtad. Surah ini menceritakan kisah tadi. Kisah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Daripada beriman, akhirnya dia murtad kafir. Memaki Rasulullah. Kenapa? Disebabkan kawan dia. Sebab dia ada kawan rapat dia. Kawan rapat dia terkejut dengar dia beriman, masuk Islam. Dia kata, aku takkan kawan dengan kamu. Takkan cakap dengan kamu. Sehingga kamu jumpa Nabi Muhammad, kau maki Muhammad depan-depan. Sehingga itu ayat yang berkait dengan penyesalan terbesar orang yang berkawan di dunia dan kawannya pun jadi sesat untuk dapat kebenaran. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani anil dzikri ba'da idja'ani. Aduhai celakanya aku. Kenapalah aku berkawan dengan dia? Dia telah sesatkan aku sesudah aku mendapat petunjuk Allah.
Untuk menunjukkan bahaya kawan. Kawan punca kita akan istiqamah dalam agama atau sebaliknya. Kawan punca kita akan jumpa kebenaran atau sebaliknya. Maka sebab itu kata Nabi, falyanzur man yukhalil. Maka tengoklah seseorang kamu siapa kawan dia. Tengok. Jangan tak tengok. Kawan kita siapa? Tengok. Maknanya kalau dia nak friend dalam Facebook kita, tengok dia dulu siapa. Klik dia punya biodata. Siapa dia ni? Sebab gambar ni kucing. Siapa ni? Gambar tu bunga. Gambar tu sampan. Siapa orang ni? Kita tak tahu ni. Klik dulu tengok. Check dulu. Dia share apa dalam dia punya wall dia. Oh dia share baik-baik. Dia share benda bagus-bagus. Okey lah. Boleh friend. Kalau dia share benda tak bagus, tak baik. Maka jangan. Sebab Nabi kata, falyanzur man yukhalil. Lihat siapa yang jadi kawan kamu. Lihat siapa dia. Jangan tak lihat. Kena lihat. Jangan pakai sebab apa? Cukup 5,000. Biar cukup 10,000. Biar cukup juta kawan kita. Ya, setiap kawan kita buat beban dosa kita. Kita duk pikul beban dosa dia. Bila kita membiarkannya tanpa kita mengingkarinya. Jadi perhatilah siapa kawan kita. Kalau kawan yang baik, alhamdulillah. Share yang baik. Itu jariah. Kalau mati, kita boleh tengok balik wall dia semua benda baik-baik. Maka dia jariah dia. Orang akan baca tu baca. Kalau dia mati. Kalau dia sakit, juga sama jariah yang baik untuk dia. Dan kita pun sama. Dapat jariah yang baik. Jadi perhatikan. Dan surah ini juga menceritakan kisah sebahagian daripada Nabi-Nabi. Ada kisah sebahagian Nabi-Nabi. Dan bagaimana perlakuan kaum terhadap mereka. Dan bagaimana kesudahan kaum tersebut yang mendustakan Nabi dan Rasul. Seperti kaum Nuh disebut dalam kisah surah Al-Furqan. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud dan Ashabur Ras. Satu kelompok Ashabur Ras nama dia. Yang kita akan kenali siapa dia? Ashabur Ras. Dan kaum Lut. Dan seumpama mereka yang kafir, yang kesudahannya adalah penyesalan dan juga kehancuran. Siapa pun yang kafir tak pernah dia untung. Dunia pun dia tak untung. Jangan kata akhirat. Orang kafir kat dunia pun dia tak untung. Cara hidupnya akan membosankan dia. Cara hidupnya akan menjadikan dia kecewa dengan hidupnya sendiri. Akhirnya ramai mana kita tengok ini selebriti, ini artis, ini orang sekian-sekian. Semua dalam pengakhiran hidupnya kecewa. Kecewa walaupun dilimpahi kekayaan yang banyak. Mereka mencuba segala benda yang boleh mengembirakan mereka. Semua. Akhir habis. Tak ada apa. Kita tengok satu persatu gugur kekufuran tadi dengan penuh kedahsyatan ataupun azab. Tapi tidak ramai yang mengambil iktibar. Sebab mereka terus melihat pengajaran, mereka terus melihat awalannya, mereka tidak melihat akhirannya. Ni jenis kita teruja melihat awal keadaan orang kafir. Kita tidak melihat bagaimana akhirnya. Ada seorang hamba Allah tadi terkenal di dunia. Saya pun tak nak sebutlah. Terkenal sangat. Terkenal. Maka akhirnya suami dia mati. Dia bilioner. Artis bilioner. Suami mati. Maka dia tu kecewa dengan hidup dia. Tak tahu dia kenapa dia hidup. Oh dia jadi hidup menderita. Kekayaannya dah tak ada bernilai. Tak beri kepuasan. Walau pernah dia menghiburkan jutaan manusia. Sekarang di sini tak terhibur. Begitu kesudahan orang kafir. Kalau dia tak kembali pada fitrah beragama untuk mendapat ketenangan. Kerana Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah. Hanya dengan bersama dengan Allah tenang hati dia. Walau mati suami, walau mati isteri, walau mati anak, walau mati apa pun dia tetap tenang. Dia tahu mereka ini akan diberhimpun suatu hari nanti. Bertemu suatu hari nanti. Di tempat yang mulia yang Allah janjikan. Maka ini kesudahan setiap orang kafir. Jadi kita selalu tengok orang kafir awalnya. Kita tak tengok akhirnya. Kalau kita tengok akhirnya, kita tahu kekufuran tidak pernah menjanjikan kebahagiaan walau bagaimana melimpah ruah nikmat dia. Walau bagaimana tinggi jawatannya. Walau bagaimana nampak seronok dan happy dia. Tapi namanya kufur, Allah sebut dalam ayat yang lain. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa pun yang berpaling daripada ayat-ayatku, perintah-perintahku, kami akan jadikan kehidupannya dhanka, sempit. Sempit kata ulama bukan sekadar maksud sempit makna himpitan kubur. Itu juga dhanka, kerana gambaran tu jelas sempit. Tetapi ia sempit dari sudut hidup atas dunia lagi. Sebab apa? Dia tak beriman pada qada dan qadar. Dia cuma beriman, percaya pada usaha dia. Dia cuma melihat kebaikan pada apa yang disukainya.
Sedangkan orang beriman diajar melihat pada benda yang disuka dan benda yang tak suka. Kita nampak kebaikan. Nampak sakit, ada baiknya saya sakit. Ustaz. Nampak kena musibah, ada baiknya. Ni orang beriman, di setiap benda dia melihat ada baik. Sebab dia melihat takdir itu baik. Menambahkan iman dia, menambahkan takwanya, memberikan ingatan padanya, pengajaran padanya, muhasabah untuknya. Maka semua takdir ini membentuk kepribadian yang baik dan kuat. Sedangkan orang kafir hanya bercita-cita dengan takdir yang menyebelahi mereka. Kalau tak menyebelahi mereka, mereka kecewa. Dan mereka bunuh diri. Tak menyebelahi mereka. Agak-agak tak dapat jodoh, maka tembak orang tu. Bunuh orang tu, mengamuk. Agak-agak tak berjaya dalam apa yang mereka cita-citakan, bunuh diri mereka. Agak-agak rasa tertekan keadaan situasi sekeliling, tembak orang tu, tembak orang ni. Akhirnya menjadi budaya amukkan kat sekolah. Mengamuk, yang mengamuk tu bukan umur 20, 30, umur 8 tahun, 9 tahun. Kena sikit mengamuk, bawa pistol ke sekolah, tembak. Begitu kesudahan orang kafir. Kalau kita tahu begitu kesudahannya, bagaimana kita boleh teruja kehidupan dia? Semuanya berlangsung dengan keadaan yang saya katakan tadi, silap kita duduk tengok depan, belakang tak tengok. Kalau kita tengok belakang, saya umpama kita tengok kapet, tengok indah di atasnya, kita tak tengok bawahnya. Ni kalau angkat kapet penuh bangkai. Tengok atas lawa, comel kapet. Cuba angkat atas, kotor. Nasi kita pun tak selera nak pijak kapet tu. Tuan-tuan, kalau kita tahu bawah kapet tu ada benda-benda kotor, tuan-tuan selera nak pijak. Tak selera dah kita nak pijak walaupun dia indah. Sebab kita dah tahu hakikat. Kita tengok ni makanan sedap, makanan lazat. Nampak lipas ekor dalam tu. Tuan-tuan nak makan ke? Walaupun dia dah keluarkan lipas tu. Tapi kita nampak lipas tadi. Lipas tadi sempat dia tawah 7 tawah. Dia pun ambil buang. Lazat dia nampak tak berubah. Bentuk dia tetap berubah. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan nak makan ke? Bagi free pun tak nak. Jangan kata suruh beli. Free pun tak nak. Apa tadi kalau kita tahu dalam makanan tu ada racun, lagi kita tak nak. Demikian dalam setiap perbuatan orang kafir ada racun yang membinasakan mereka. Setiap perkataan mereka adalah racun yang membunuh diri mereka sendiri. Menghina agama, menghina itu, menghina ini, bercakap ikut nafsu, tak bercakap ikut hukum. Ini semua mereka yang sedang meneguk racunnya sendiri. Maka dia akan binasa. Jadi kita tak teruja dengan kehidupan orang kafir. Kita mulia dengan kehidupan beragama. Sebagaimana kata-kata Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghi izzah bighairi ma a'azzanallah azallana Allah. Kita kaum mulia kerana Islam. Kalau kita cari kemuliaan lain pada Islam, Allah pun hina kita. Kata kita mulia hari ni bukan sebab kita kaya, bukan sebab ada jawatan, sebab kita Islam. Maka mulia kita. Mati kita mayat tak dibakar. Mulianya kita. Mulianya kita, kita berkahwin, tak cenderung berzina atau sebagainya, mulianya kita. Mulianya kita, anak-anak kita tutup aurat dan menjaga solat. Mulianya kita. Mulianya kita, kita tolak benda haram, kita tolak rasuah, kita tolak benda syubhah, kita tolak benda yang melalaikan. Mulianya kita. Mulianya kita bila kita menutup aurat kita. Tidak menjual tubuh badan kita untuk dilihat oleh semua manusia. Mulia kita. Ni mereka dah terbalik. Anak seorang, bapak 3. Pening. Kalau kita bapak seorang, anak 3. Di sana dia tak tanya anak berapa, dia tanya bapak berapa? Berapa awak? Maknanya seorang perempuan dikongsi ramai orang. Sehingga tak tahu anak ni anak siapa. Saya anak seorang, bapa berapa, suami berapa? Suami 3. Dia tak tahu mana satu lagi penyebab dia. Dia rosaknya nasab. Nasab manusia rosak. Kita kerana Islam, nasab kita terjaga, terpelihara. Bila berkahwin, kita berwalikan pada wali yang sah bagi menunjukkan betapa dijaganya nasab kita. Maka siapa yang walikan kita, ataupun khususnya perempuan, yang walikan dia ialah wali yang sah, yang menunjukkan sempurna nasab dia daripada ayahnya. Ini mulianya kita sebab Islam, bukan sebab kita kaya, bukan sebab ada jawatan, bukan sebab kita anak orang tua, sebab kita Islam. Maka bila Islam, hukum hakam yang kita ikut, peraturan yang kita turut, ketaatan yang menundukkan kita, semuanya untuk memuliakan kita. Tak ada satu pun untuk menghina kita. Kita berpuasa untuk muliakan kita. Kita berzakat untuk muliakan kita. Pergi umrah, pergi haji. Tuan-tuan, kita ada satu tempat yang kita orang Islam mesti pergi, Mekah. Mekah, Madinah. Tempat yang menambahkan ketenangan hati kita.
Bukan tempat yang macam orang kafir pergi melancong-melancong tengok ayat 17 tak. Bukan. Tempat ini bagi menguatkan jiwa kita. Betul-betul membahagiakan jiwa kita. Mereka pergi tempat yang palsu, fake dalam membahagiakan diri mereka. Sebenarnya mereka cuma membahagiakan mata mereka, bukan hati mereka. Pergi negara tu, pergi negara ni. Tak bahagia hati tapi mata dia seronok. Ambil gambar ribu keping. Kita pergi Mekah. Yang menjadi rukun kepada kehidupan kita, rukun Islam kita, haji. Ataupun umrah. Jadi kewajiban. Kalau kita bawa tempat-tempat yang mendamaikan hati kita. Depan Kaabahnya, di segala tempat mustajabnya, supaya kita keluar dari tekanan dengan adanya tempat-tempat mustajab. Bayangkan kita dijanjikan tempat-tempat mustajab setiap doa kita. Ia memberi maksud apa? Sebelum kita mustajab, ia memberi maksud kita dapat riliskan semua tekanan kita. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, aku ada masalah ini, aku ada masalah itu. Kita tenang dulu sebelum Allah mustajabkan kita. Kita ingat tempat yang paling tenang sekali. Yang Allah ciptakan untuk orang beriman. Dan diharamkan orang kafir masuk. Bila diharamkan orang kafir masuk, memberi maksud apa? Memberi maksud orang kafir selamanya tak akan tenang. Dan setiap masalah mereka tak tahu nak buang kat mana. Nak buang kat mana? Kita tahu nak buang masalah kita kat mana. Dengan pengaduan pada Allah. Kita telah membuang beban di badan kita. Walaupun Allah tak beri lagi apa yang kita nak, beban tu dah tak ada. Beban dah tak ada, tenang. Sebab tu kita tengok orang duduk depan Kaabah, duduk kat Raudhah, menangis berdoa. Kita tengok dia keluar dan keadaan ceria lepas. Tenang. Bukti 3 pinggang tambah nasi. Apa dia? Selera dah makan sebab dah tenang dah ni. Baik nasi agak 9 pada hari seorang je makan. Kenapa? Tenang dia. Bahagia dia. Duduk 10 hari, duduk 12 hari, semua buang masalah. Dan mana ada orang kafir ada? Apakah orang kafir ada tempat dia nak buang masalah dia? Dia ada tempat untuk dia tambah masalah dia. Nama masalah. Walaupun tempat tadi kita keluar belanja sekian-sekian, kita tak rasa pun belanja tu. Yang keluar puluh ribu, bawa semua family, rasa tak rasa apa. Apatah lagi Allah menjanjikan gantian pula. Diganti. Mana ada orang pergi Mekah, buat umrah, buat haji jadi miskin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tabi'il umrata tabi' bainal umrati wal umrah. Ikuti umrah dengan umrah. Kerana fa'innahuma tanfiyanil faqr. Kerana umrah lepas umrah menghapuskan kefakiran. Kita pergi logik pergi umrah habis duit dah. Tak, dia menghapuskan kefakiran. Dia menambahkan rezeki. Tanya orang buat umrah tu. Berapa orang lepas pergi umrah kena tu bankrupt. Tu jadi miskin, tak ada. Tu Masya Allah mereka tetap Allah gantikan rezeki lebih baik, kesihatan lebih baik, dengan jiwa lebih baik. Inilah dia kebanggaan kita Islam. Kita bangga dengan Islam kita. Kemudian surah ini juga dalam menceritakan tentang dalil-dalil kekuasaan Allah dan keesaannya daripada segala keajaiban penciptaan alamnya dan juga apa yang berada di bumi dan kesan-kesan penciptaan yang ada pada diri manusia dan juga lautan dan penciptaan langit-langit dan bumi pada 6 tempoh, penurunan hujan-hujan dan juga tiupan angin yang membawa khabar gembira dengan kedatangan hujan dan menjadikan bintang-bintang di langit sebagai panduan. Menjadikan bintang-bintang buruj di langit, semuanya ada perkara yang memberi manfaat pada manusia. Cuma manusia kena belajar ilmu bintang. Bila lihat pergerakan bintang, kewujudan bintang, pembentukan bintang-bintang, buruj di langit, semuanya ada manfaat untuk manusia. Sama ada manfaat perjalanan dia, musafirnya, atau manfaat-manfaat yang lain yang perlu dikaji oleh manusia. Dan ta'akub bertukar malam dan siang. Kemudian Allah tutup surah ini dengan menyebutkan sifat hamba Allah terpilih. Yang dikenali sebagai ibadur rahman. Yang ikhlas lagi yakin. Ibadur rahman, mereka ini siapa? Hamba Allah yang ikhlas. Dan hamba Allah yang punya keyakinan. Kedua sifat ini yang menentukan kejayaan. Keikhlasan dan keyakinan. Ikhlas menunjukkan sesuatu yang mereka buat itu hanya kerana Allah. Yakin, yakinlah dia jalan dia. Inilah kebenarannya, inilah dia kekuatannya, inilah dia kebahagiaan. Sebab manusia hidup dengan apa yang dia yakininya. Kita bila pilih jodoh pun kita yakin yang ni yang tentu kita. Sebab tu kita pilih sebab kita confident dengan dia. Kalau kita tak confident, kita tak pilih tu. Demikian juga kita hantar anak kita ke sekolah, kita confident dengan sekolah tu.
Demikian setiap benda kita buat asasnya ialah yakin kita. Kita pergi kedai tu, kita yakin kedai tu sedap. Kita yakin kedai tu bagus. Maka kita bergerak dengan keyakinan. Tapi keyakinan yang paling utama ialah keyakinan dalam melakukan perjalanan perhambaan kepada Allah. Ini keyakinan yang tinggi. Maka Allah menyebut tentang akhlaknya yang tinggi, adabnya yang padu, yang menjadikan mereka berhak untuk mendapat kemuliaan Allah SWT. Allah muliakan mereka dan mendapat balasan yang banyak di dalam syurga yang kekal abadi. Baik, ini sinopsis kepada kandungan surah Al-Furqan yang kita akan tafsirkan, yang kita akan bacakan, yang mengandungi 77 ayat ini, yang surah ini bukan sekadar memperkuatkan akidah. Kalau surah An-Nur memperkuatkan adab kita, surah ini memperkuatkan akidah dan juga membentuk akhlak. Akhlak yang berkait dengan pembentukan akidah. Dia ada akhlak yang berkait dengan pembentukan masyarakat. Dia ada akhlak yang memperbaiki akidah kita sendiri. Akhlak yang bersifat menguatkan akidah, akhlak yang membentuk kekuatan masyarakat. Kalau dulu kita baca hukum hakam surah An-Nur untuk menguatkan masyarakat. Hubungan suami isteri, hubungan dalam rumah, hubungan dengan orang asing, macam hubungan akhlak tadi. Ini menyebut tentang sifat-sifat dan akhlak yang mencerminkan akidah yang kuat. Dengan menjauhi zina, tidak membunuh, dengan sifat jalan dengan penuh tawaduk, merendah diri, bangun melakukan qiyamul lail, bersedekah tanpa rasa takut kebakhilan, takut kekurangan harta dan lain-lain sifat yang akan kita bicarakan dalam sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih daripada Tuhan yang Ar-Rahman. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.